Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Ain. Saya akan mulakan awak punya bab untuk tingkatan 3. Okey, sejarah bab 1. Okey, sebelum kita mulakan ialah pastikan semua orang mendapat modul ya. Senang ikut step by step supaya tak tercicir. Okey. So, apa yang awak belajar sepanjang tingkatan 3 ni adalah tentang satu penjajahan, iaitu penjajahan British di negara kita. So, bila sebut negara kita, dipecah kepada 3, iaitu Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Kenapa? Sebab sebelum pembentukan Malaysia, Tanah Melayu dikira sebuah kerajaan yang lain. Sabah, kerajaan lain. Sarawak, kerajaan lain. Okey, sebelum digabungkan menjadi Malaysia pada hari ini. Sebab tu dia pecah 3. Okey, so tanpa membuang masa, sebab saya nak shortkan video. Okey, kita akan tengok yang ni. Sebelum kita tengok macam mana orang barat datang ke Tanah Melayu ataupun Asia Tenggara. Okey, kita nak tengok sebenarnya negara kita sebenarnya telah pun mempunyai kestabilan ataupun mempunyai empayar yang sangat hebat ya. Contohnya Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita akan tengok dia dari segi dua sudut, iaitu kestabilan dan kemakmuran negara. Okey, dari sudut kestabilan yang kita nak tengok adalah masanya dalam sistem pemerintahan kita, kita dah pun wujud satu sistem pemerintahan dan struktur sosial yang mantap. Dan juga kita mempunyai sistem perundangan kita yang sendiri. Itu semua dibuktikan Dan satu lagi ialah kita mempunyai juga hubungan luar dengan negara kerajaan hebat seperti China, Arab, India. Okey. Dari sudut kemakmuran pula diukur dari segi kekayaan dan kebijaksanaan. Okey, yang pertama mestilah kita kaya dengan hasil bumi. Dan memandangkan kita kaya dengan hasil bumi dan kita maju, orang luar kenal melalui aktiviti perdagangan. Sebab tu kita mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Okey. Dan macam mana orang boleh ada sistem pemerintahan yang mantap, boleh ada sistem ekonomi yang teratur, kerana kita pada masa itu juga maju dari sudut pendidikan. Sebab tu kita ada kegiatan intelektual. Okey, mari kita tengok awak punya modul. Okey, yang ni sama. Saya nak ikut awak step by step. Anggaplah saya mengajar di depan mata awak Okey, nak macam mana cabaran kan? Kita tengok kestabilan dan kemakmuran. Okey, sebelum kedatangan barat, negara kita merupakan sebuah negara yang stabil dan makmur, kaya lah. Okey, kita boleh tengok empat kestabilan yang macam saya cakap tadi, saya ulang je balik, iaitu kita mempunyai sistem pemerintahan yang stabil. Lepas tu kita juga mempunyai pemimpin yang bijaksana. Pemimpin dan rakyat bersama-sama. Okey, alamak, sorry bersama-sama, bekerjasama. Mana bekerjasama? Bekerjasama membangunkan negeri. Kemudian kita mempunyai sistem perundangan. Dan satu lagi kita mempunyai hubungan luar. Ini saya ulang tadi balik. Kalau laju maafkan saya. Okey. Kedua, kemakmuran. Kemakmuran kita tengok dari sudut kekayaan hasil bumi dan alam. Kemudian kita ada memajukan ekonomi dan juga mengembangkan kegiatan intelektual. Okey, yang tadi. Okey, itu dari sudut kestabilan dan kemakmuran. Kita akan tengok terperinci. Sebenarnya dah belajar masa tingkatan 2. Cuma ni kira ulangan balik lah. Okey, kita dah tahu asas pada kerajaan Malaysia adalah Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kita muncul sebagai satu empayar yang sangat hebat. Okey, pada lebih kurang abad yang ke-15 Okey, kita mempunyai pusat pelabuhan yang sangat maju. Kalau awak tengok kat situ, itulah gambar kubu Melaka. Okey, kubu dan kota Melaka adalah dibuat daripada batu, bukan kayu. Okey, ini dibuktikan sebab kita ada bukti-bukti sejarah. Dekat mana? Dekat muzium dekat Eropah. Okey, kita juga ada bukti sejarah dekat mana? Dekat negara China. Okey. Okey, nampak? Ini empayar Melaka. Melaka bukan kecil yang macam sekarang yang awak nampak ni. Melaka adalah seluruh semenanjung Tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia. Okey, bermula dekat Patani tu, nampak? Atas sekali Patani sampailah ke Singapura. Tu Melaka plus Indonesia. Betapa besarnya empayar Melaka pada masa itu. Okey.
So, bila saya cakap Tanah Melayu pecah kepada tiga, Malaysia pecah pada tiga negara kita, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Okey, kita akan tengok dia punya sistem pemerintahan. Secara asasnya, sistem pemerintahan kita adalah mengikut kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Sebab tu negara kita Malaysia kan dipecah bertiga. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Okey. So, Tanah Melayu ni kita ada dua adat. Ada satu adat Temenggung, satu lagi adat Pepatih. Seluruh negeri berada dekat Semenanjung kebanyakannya mengamalkan adat Temenggung. Sebab tu sistem pemerintahan dia hampir sama menyerupai sistem Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi untuk Negeri Sembilan sahaja special, so dia ada adat Pepatih. Okay, kita akan tengok ada perbezaan sedikit dia punya sistem pemerintahan. Dah tahu, saya ulang je. Okay. Kemudian kita tengok ini adalah ilustrasi 3D Kota Melaka. Okay. Okay, yang ini adalah kestabilan sistem pemerintahan. Okey. So, negara kita telah mengamalkan sebelum kedatangan barat, so negara kita telah mengamalkan satu sistem pemerintahan dipanggil sistem pemerintahan beraja. Okey, dia mewarisi daripada sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Corak sistem pemerintahan negara kita banyak mempengaruhi struktur sosial masyarakat ataupun susun lapis masyarakat lah, kedudukan, ranking. Macam sekarang lah, kedudukan paling tinggi sekarang agung, lepas tu menteri-menteri, lepas tu golongan profesional kan, doktor ke, peguam ke, hakim ke, lepas tu golongan-golongan yang berkemahiran. Macam itulah ada susunan dia. So macam tu juga sama macam dulu, cuma dulu dibahagikan mengikut jawatan ataupun kedudukan. Okay. Paling hampir dengan raja, paling tinggi. Okey, so sistem pemerintahan Melayu terbahagi kepada tiga. Satu peringkat negeri, satu peringkat jajahan, satu peringkat mukim. Negeri bukan macam negeri sekarang Bila sebut negeri bermaksud negara. Bila kata negeri Melaka, maksud sebenarnya adalah negara Melaka. Okey. So peringkat negeri adalah diketuai oleh sultan. Sebab kita sistem pemerintahan beraja kan, di mana sama ada sultan ataupun raja lah. Okey. Lepas tu baginda adalah lambang kedaulatan negeri. Maksudnya negeri yang ada sultan, kedaulatan ni bebas ataupun merdeka mengamalkan sistem pemerintahan dia sendiri. Orang luar tak boleh kacau. Okey, itu kedaulatan negeri So siapa yang bantu sultan atau raja, iaitu kaum kerabat raja dan juga pembesar. Okey, membantu pentadbiran. Pembesar ni siapa? Pembesar adalah yang memerintah kawasan-kawasan. So kawasan dipanggil jajahan. Pembesar kebanyakan dipegang jawatan-jawatan lah. Contohnya Temenggung, bendahara. Okey, itu semua pembesar. Okey. So untuk peringkat jajahan ditadbir oleh pembesar. So tugas dia adalah membantu sultan untuk menjaga keamanan bagi menekalkan kedaulatan negeri. Okey, itu tugas pembesar. So bawah daripada pembesar adalah penghulu. Okey, dekat unit kampung. So kampung ni sebenarnya adalah salah satu sebuah unit yang kecil dalam sistem pemerintahan. So ketua kampung dipanggil penghulu. Apa tugas penghulu? Adalah menyampaikan arahan raja atau pembesar kepada orang kampung. Okey, dah belajar kan masa tingkatan 2? Okey, saya ulang balik.